Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita baca pada pagi ini surah Al-Hijr, dan kita ulang dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين
لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita, di mana ayat pertama dan yang kedua serta yang ketiga kita baca semalam, betapa penting dan agungnya nikmat iman dan hidayah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di atas dunia ini, sehingga orang-orang yang kafir di saat dia melihat orang-orang yang beriman dikeluarkan daripada api neraka, diselamatkan daripada bakaran api neraka, maka mereka bercita-cita, kalaulah dulu dia menjadi sebahagian dari orang yang beriman. Tapi cita-cita itu kekal sebagai cita-cita, dan mereka tidak boleh lagi kembali ke alam dunia. Bukan setakat nak kembali waktu duduk di dalam neraka. Waktu dia dicabut nyawa saja pun sudah tidak boleh kembali ke dunia. Jadi saat dia dicabut nyawa, dia minta dengan Allah benda yang sama. Dia minta dengan Allah kalaulah boleh dikembalikan dia ke dunia, dia nak jadi orang yang beramal, dia nak jadi orang yang beriman. Tapi semua tu sudah pun berakhir. Kita dah sebut beberapa kali dan ulang banyak kali, kita hidup ni dalam ujian. Selama kita tak nampak, itulah ujiannya. Bila kita dah nampak, berakhirlah ujian. Bila walaupun tak mati lagi, tapi dah nampak tanda-tanda kiamat yang besar, seperti terbitnya matahari dari ufuk barat, maka masa tu pun sudah tidak diterima lagi taubat. Walaupun tak mati, tapi dah nampak tanda kiamat besar, maka di saat itu tertutuplah pintu taubat bagi orang yang belum lagi beriman, tidak lagi diterima imannya. Begitu juga bagi mereka yang belum lagi beramal, tidak akan diterima amalannya. Bila sudah nampak depan mata. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan iman kita, memberikan ke dalam hati kita istiqamah untuk hidup di atas keimanan dan mati juga dalam keimanan. Baik, hari ini kita sambung pada ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum." Dan tidaklah kami binasakan dari qaryah, sebuah negeri, dari sebuah penduduk negeri,
kecuali walaha kitabun ma'lum, sudah ada baginya ketetapan yang diketahui. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam ayat ini, Dia tidak membinasakan satu kaum, melainkan kitabun ma'lum ni ketetapan, ketentuan yang sudah diketahui, itu selepas qiyamil hujjati 'alaiha wa intihai ajaliha, setelah tertegaknya hujjah dan tamat tempoh. Satu kaum ni waktu Allah nak binasakan sudah ada ketetapan dia. Maknanya sebelum Allah binasakan, Allah akan bagi hujjah ke atas mereka, dan cukup tempoh yang Allah kehendaki selama mana hujjah tu berada. Rasul tu nak duduk lama mana di situ, dah ada tempoh dah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menangguhkan satu umat setelah datangnya waktu kebinasaan mereka, tidak didahulukan dan tidak ditangguhkan, sebagaimana telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Dan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan ini sebagai ancaman bagi orang-orang yang kafir di Makkah, di mana mereka menolak dakwah Rasul. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak mendahului atau tidaklah dapat mendahului dari sesuatu umat itu ajalnya, dan tidak juga boleh mengakhirkannya. Jadi sebagaimana kaum-kaum terdahulu setelah daripada dibinasakan oleh Allah maka hancurlah mereka. Umat kita ni pun ada juga tempoh waktu dia. Cuma berbeza dengan umat-umat yang dahulu, Allah Azza wa Jalla tidak menimpakan azab yang membinasakan secara total sehingga habis keturunan, tak ada tinggal seorang pun tak ada tinggal, sebagaimana berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Cuma ini ancaman dari Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Wa qalu, kemudian Allah Ta'ala kata, dan mereka berkata, la ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang diturunkan kepadanya peringatan, yakni Al-Quran, sesungguhnya kamu ini benar-benar orang gila. Dia kata orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, siapa dia? Nabi Muhammad. Dia panggil pula, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru, wahai orang yang diberikan kepadanya peringatan, sesungguhnya engkau ini gila. Dia kata begitu kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai fi du'aika wa iyana ila ittiba'ika wa tarki ma wajadna alaihi aba'ana. Dia kata gila sebab kamu suruh ikut kamu, dan gila kamu ni suruh tinggalkan ajaran nenek moyang kami. Bahasa kita, kamu gila ke? Gitulah. Ajak tinggalkan agama nenek moyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada dia ajak ni, dia adalah orang yang perfect. Tidak pernah orang kafir Quraisy mentakwil ataupun tak puas hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua aspek. Baiknya Nabi, amanahnya Nabi, akhlak, semua orang setuju berlaku. Sehingga Nabi ini dititipkan padanya barang-barang amanah orang Mekah. Orang gila ke lagu tu? Tak gila. Orang yang amanah.
Sehingga Nabi SAW berniaga pun orang suka Nabi berniaga. Akhlak. Sehingga waktu Nabi SAW sampai dalam pertembungan, perebutan kuasa untuk meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya. Bila datang Nabi SAW sebagai orang yang memutuskan, maka mereka kata, orang ni orang baik, kami kalau dia putus kami redha. Maknanya atas batang tubuh Nabi SAW tak ada masalah. Akhlak dia dengan jiran tak ada masalah, dengan sahabat tak ada masalah, dengan keluarga tak ada masalah. Tapi bila dia ajak je orang meninggalkan agama selain daripada ataupun meninggalkan penyembahan berhala, maka mereka kata, kau gila ke? Nak tinggal agama nenek moyang kita? Innaka la majnun. Engkau ni sesungguhnya orang yang gila. Pasal apa? Sebab dia percaya sungguh. Dia masalah iman ni, kalau dah beriman dengannya, orang kata pun apa, susah. Dia percaya sungguh. Keyakinan dia tu Allahu Akbar. Kita tengok apa dia semua patung, apa dia semua pokok, tapi dia dah percaya tu. Nak tinggal sembahan tu bukan mudah. Kita ni alhamdulillah sebab celak-celak mata tu Islam dah. Kalau belum lagi Islam, tak percaya, cuba tengok macam mana kita nak ajak orang tinggalkan amalan nenek moyang. Tak usah kata agama nenek moyang kita alhamdulillah lah. Tapi dia bersama agama ni ada amalan nenek moyang. Kita kata Nabi tak ajar pun lagu ni. Oh, dia kata biarlah Nabi tak ajar, tak okey, tak boleh nak buat. Bagai contoh, atau amalan-amalan khurafat yang lain. Hak jenis kata lalu tak nak bagi hujan turun, campur baju atas bumbung. Kita kata tu, dia kata tak apa, kita buat tu. Memang kita tak percaya, tapi ada wah tapi dia tu. Orang-orang tua dulu buat, kita buat jelah. Bukan kita nak percaya sangat, tapi moga orang tua dulu buat, kita buat jelah. Ada juga buah tapi dia tu. Bukan mudah. Tu baru tahap campur. Ni patung berhala yang mana mereka sembah puluhan tahun. Yang selama mereka sembah tu, Allah selamatkan mereka daripada tentera Abrahah. Makna yakin dia tu, sebab patung-patung ni lah dia selamat daripada tentera Abrahah. Bukan mudah. Jadi sebab tu dia ni kata Nabi ni gila. Malah dia kata apa? Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Mengapa tidak kamu datangkan kepada kami para malaikat kalau kamu ni benar-benar termasuk dari orang yang jujur ataupun orang yang benarlah, orang yang benar bawa Al-Quran. Dia kata kalaulah betul kamu ni rasul, datangkan kepada kami malaikat, tunjukkan kepada kami bahawa malaikat datang kepada kamu dan kamu ni merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kata dalam ayat yang seterusnya, ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzarin. Lau ma nunazzilul malaikah, tidaklah kami turunkan para malaikat illa bil haqq, kecuali dengan membawa kebenaran, yakni seksa Allah Azza wa Jalla ke atas orang yang kufur. Wa ma kanu idzan munzarin, dan pada saat itu tidaklah mereka boleh menangguhkan azab. Boleh kalau malaikat nak turun, tapi ingatlah, kalau malaikat turun, maka bersamanya akan datang azab.
Kalau malaikat turun tak beriman juga, azab. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang lain surah Yunus, yauma yarawnal malaikata yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Hari di mana mereka melihat malaikat, maka hari itu tidak ada lagi berita gembira bagi orang-orang yang jahat. Di saat kalau mereka melihat malaikat, habislah tempoh ujian ni kalau dah nampak malaikat. Kalau nampak malaikat di saat itu, berarti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Taala turunkan malaikat, nampak rupa dia dengan bengisnya, dengan azabnya, hancurlah mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni utusan Allah, membawa kebenaran kepada umat dia. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman bahawa mereka tak nampak malaikat, mereka tak nampak syaitan, mereka tak nampak jin, mereka tak nampak azab. Yang mereka ada adalah satu kitab Al-Quran yang membawa kebenaran hujjahnya. Batu Allah Ta'ala kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Baik. Jadi sebab tu kita ni bukti keimanan yang paling besar untuk mencari Tuhan ada pada Al-Quran. Jadi kalau orang nak kenal Allah Azza wa Jalla, kembalilah kepada Al-Quran. Kalau dia guna panca indera yang lain, seperti mana orang Bani Israel minta dengan Nabi Musa alaihi salam, arinallaha jahrah, tunjukkan kami di mana Allah. Tunjukkan kami nak tengok Allah secara terang-terangan. Maka mustahil akan berlaku begitu. Tak boleh. Mustahil manusia ni melihat Allah di dunia. Allah ni tidak boleh sama sekali dilihat selama hidup di dunia. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Bukan tak boleh tengok, boleh. Tapi hanya ahli syurga yang boleh tengok Allah. Adapun di dunia ni tak layak bagi seorang hamba untuk melihat kepada Tuhannya. Kerana dunia ni adalah tempat yang panggil hina. Tempat yang hina. Dunia ni tak layak untuk seorang hamba tu melihat Allah. Sebab di sini ada orang jahat, ada orang yang baik sikit-sikit, ada tempat-tempat yang kotor, tak layak. Kalau kita kata raja pun, istilah dia raja pun, waktu nak turun ke tempat-tempat biasa orang panggil mencemaduli. Maknanya kalau raja begitu keadaannya, dia tak turun tempat melainkan tempat-tempat yang layak bagi raja. Maka apatah lagi pada Allah Azza wa Jalla, Tuhan segala, raja kepada segala raja. Jadi hanya ahli syurga yang boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Habis itu di dunia ni, untuk membuktikan kewujudan Allah, Allah hantar Rasul. Bersama dengan Rasul, Allah turunkan Alkitab. Dalam kitab itulah adanya bukti, petunjuk, hujjah, dalil tentang kewujudan Tuhan yang Maha Agung. Dan antara bukti juga bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ini dijaga oleh Allah, tidak berubah sejak daripada dia diturunkan sampailah saat ini. Maka dia juga menjadi salah satu hujjah betapa Al-Quran ini adalah kitab yang benar. Selain daripada makna dia, apa hujjah Quran tu benar? Selain daripada makna, tak baca lagi makna. Iaitulah sifat terjaganya Al-Quran daripada tokok tambah. Maknanya ada sesuatu yang melindungi dia. Cuba cari kitab mana yang mana sifat dia begini, tidak ada tokok tambah, tidak ada kesilapan. Semua pengikut-pengikut dia beriman dengan kitab yang sama, tidak berubah satu pun huruf,
tidak berubah satu pun baris, maka kita tidak akan dapati melainkan Al-Quran. Tak baca lagi makna dia, baru dari sudut aspek penjagaan tu. Kalau tengok kepada Bible, diubah, ditukar macam-macam. Edisi dia pun, mereka beberapa kali jumpa, buat apa tu, ulang semak dia panggil. Edisi apa tu, revision dia panggil, revise edition dia panggil, revise edition. Maknanya dia berapa kali dia tengok hak ni tak betul, hak ni betul, hak ni ulang, hak ni tambah, hak ni buang. Revision. Dia buat balik. Pasal apa? Nak cari yang mana aslinya. Al-Quran tak pernah ada masalah tu. Tak pernah ada masalah tu. Maknanya apa? Makna Al-Quran ini dijaga. Ada yang menjaganya. Siapa yang menjaga dia sampai boleh kekal 1400 tahun? Daripada generasi demi generasi, generasi demi generasi. Cetak demi cetak demi cetak. Tulis demi tulis demi tulis. Bermula daripada zaman tulisan atas kayu lagi, atas daun, atas kulit. Dipindahkan jadi mushaf. Daripada tulisan atas kulit tu mari zaman kertas pula. Ditulis dengan tangan. Zaman tak ada cetakan tu, ditulis tu dengan tangan. Salin satu demi satu. Bukan sikit, 1400 tahun. Tapi tak berubah walau satu huruf. Tak berubah walau satu baris. Ini menunjukkan kitab ini sememangnya dijaga oleh tuannya. Jadi mana yang mampu untuk menjaga sebegitu rupa? Tidak lain dan tidak bukan kerana kitab itu adalah kitab Allah, kalam Tuhan yang dia turunkan dan dia sendiri yang jamin akan jaga. Waktu Allah Ta'ala kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan peringatan ini, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Ay wa huwal hafizu lahu minat taghyir wat tabdil. Dia jamin, dialah yang menjaganya dari diubah dan juga ditukar. Alhamdulillah. Jadi kita yakin hari ni yang kita baca ni, yang kita baca ni persis sama 100% sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin tanpa syak, walaupun 1%, tanpa syak, bahawa Al-Quran yang kita baca ni benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahagialah bagi orang yang senantiasa berdamping dengan Al-Quran kerana dia berada ataupun berdamping dengan sesuatu yang datang dari empunya sekalian alam. Kalau orang ni ada, ambil contoh gini, macam mana kita nak jadikan kita ni ada rasa sifat bangga dengan Quran? Semalam kita sebut dah kan, kita kata orang yang nak baca Quran ni, biar dia rasa Quran tu turun tu untuk dia. Jadi rasa nikmat bila dia baca Quran. Tu pun sambil-sambil ngatuk juga baca pun. Dah, nikmat pun nikmat, tapi berasa seronok. Okeylah tu. Semalam saya parking. Pergi makan nasi mari, parking dekat dengan MPAJ. Tengah-tengah apa tu, sudah makan nasi, duduk atas motor. Ada orang, ingat ke dia orang India ke apa. Biasakah parking MPAJ tu urusan dia saudara-saudara kita ataupun kawan-kawan kita daripada bangsa India. Dia rupanya tengok, dia pun tengok, you ada itu Seri Petaling ke, dia kata. Dia kata, saya kata Seri Petaling adalah kawan-kawan, adalah. Lepas tu dia pun start syarah pula. Waktu biar ayat Quran, dia jaga parking je. Dia pula syarah kita dengan agama macam-macam, waktu biar dalil ayat tu siap nak buat surah, bagi nak buat ayat ke apa semua. Saya kata hebat dia ni. Tanya-tanya, rupanya dia orang Rohingya. Dia orang Rohingya. Lepas tu dia cerita, saya
Sentiasa tiap hari dia kata, tak boleh kalau tak baca Quran rasa tak seronok. Bila dia baca Quran rasa seronok, nak baca lagi. Saya kata masya-Allah, orang kerja jaga parking je. Nah, siapa dia bersyarah panjang kita pun, iyalah, ya betul masya. Terima kasih dia kata. Cerita dia tentang Al-Quran, jangan tinggalkan Quran, bacalah Al-Quran macam-macam. Orang yang hebat ni. Rupa-rupanya orang Rohingya. Dia kata senantiasa dia balik tu baca. Orang yang gini ni macam mana dia boleh rasa gitu? Sebab dia sudah rasa kemanisan berinteraksi dengan Al-Quran. Kita baca juga, alhamdulillah lah, pagi-pagi lah. Lepas habis kelas tunggu esok pula buka Quran. Betul tak? Alah, saya sama jugalah. Maknanya apa? Interaksi kita dengan Al-Quran. Sebab tu duk gagah jugalah kalau kena. Kalau ada majlis-majlis macam ni, adalah sebab kita baca Quran. Kalau kita duduk sorang, hari-hari cuti, tak ada ustaz balik kampung, dia kata ustaz tak ada dekat. Pun anak ayah hilang ibu, dia kata. Tak ada. Bukan anak murid je, ustaz pun lagu tu juga. Kalau tak ada kelas kat kita pun duduk galik, dia main telefon lah dan sebagainya, begitulah. Jadi ada orang yang mana hidup dia ni bila sudah dapat kemanisan baca Quran ni senantiasa. Ni walaupun duduk kerja dia apa? Kerja jaga parking. Ni jaga parking, tapi bila cerita tu terpanggil rasa padanya orang yang nikmat Al-Quran. Sebab tu kita kata, selain daripada kita rasa Al-Quran tu turun pada kita, satu lagi yang boleh kita ambil ialah kebanggaan kita dengan sesuatu yang simbolik dari Tuhan. Cuba bayang kita ni orang raja bagi anugerah ada badge. Ni kita nak pakai dak badge tu, rasa seronok. Pasal apa ni? Ni anugerah agung sendiri bagi. Kita pun letak logo dekat kereta tu. VIP lah, kono-kono ada logo Datuk tu sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Tuanku As-Sultan. Ataupun ada pingat hak duduk di dada. Bila kita letak tu rasa bangga. Pasal apa? Pasal ini adalah pingat yang dianugerahkan oleh yang Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda. Tiba-tiba ahli Al-Quran, kalau dia letak dalam diri dia sesuatu yang sifatnya datang dari Allah Tuhan yang Maha Agung, maka itulah pingat kebesaran yang ada pada dia. Cuma berapa ramai orang yang bangga dengan pingat kebesaran Allah. Itu Allah bagi kepada dia Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang baca Quran, orang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi sebagai satu pingat kebesaran, bila Allah dah bagi kepada kita Al-Quran, maka jagalah nikmat itu. Bagaimana Allah jaga Al-Quran, maka siapa-siapa yang termasuk dalam bidang Al-Quran, insya-Allah termasuk dari orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal Allah menjamin dia akan jaga Al-Quran. Jadi siapa-siapa yang dia berada dalam bidang Al-Quran, dia sendiri jaga Al-Quran, insya-Allah Allah akan jaga dia. Mudah-mudahanlah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, doalah kepada Allah agar kita semua ni boleh istiqamah. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ni boleh istiqamah dengan Al-Quran. Walaupun kita ni kata sikit-sikit ya, satu hari tu sikit ya kita baca 3-4 ayat, setengah jam. Tapi sifat setiap hari itu yang kita nak, dan kita menggabungkan diri dengan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Walaupun tak sampai ilmu tafsir sebagaimana orang-orang hebat, tapi bagaimana kita dah sentiasa sebut, kita join the club pun tak apa dah. Sifat kita, kefahaman ni beza sama. Ada orang kefahaman dia pada Al-Quran tinggi, masya-Allah. Dia boleh buat keluar dalil tu, boleh buat keluar dalil ni. Ada orang kefahaman dia dengan Al-Quran sederhana. Para sahabat pun berbeza. Ada Ibn Abbas yang begitu hebat pemahaman dia dengan Al-Quran. Ada sahabat-sahabat lain yang mana kefahaman dia kepada Al-Quran biasa. Mana ada orang alim dengan Quran, tapi selama kita ni duduk dalam mengaji Quran, kita berusaha untuk memahami Al-Quran, mana kita termasuklah kumpulan
orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, ahli Al-Quran, mudah-mudahan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita istiqamah. Nah, ya. Baik, soalan. Ada orang tanya, seseorang datang kepada dia dan kata kalau nak faham Al-Quran tak perlu belajar tafsir, cukup dengan kita baca sendiri. Baca sendiri. Al-Quran ni bahasa dia mudah, boleh difahami dengan baca sendiri, tapi dengan syarat. Pertama, kefahaman asas tu boleh lah. Yang kedua, kena ada juga kefahaman asas bahasa Arab. Dan yang ketiga, kena kembali juga dalam isu-isu yang rumit, yang kita kata seperti asbabun nuzul ke apa semua. Bila dia diturunkan, kenapa dia diturunkan, untuk siapa diturunkan, kena tahu juga. Jadi untuk kita bermula dengan baca Al-Quran pada terjemahan, contohnya mula-mula kita nak berjinak-jinak dengan Al-Quran, kita pun berasa nak tengok terjemahan sebagai seronok juga memahami Al-Quran, boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan kita kata tak perlu kepada tafsir, dan jangan kita kata apa, cukup dah dengan terjemahan. Tak boleh. Tak boleh. Kita tidaklah sampai halang manusia jangan baca terjemahan Al-Quran. Tak juga. Bacalah terjemahan Al-Quran, tapi jangan kata cukuplah dia sekadar baca terjemah, tak perlu dengan tafsir. Kemudian dia mentafsirkan pula ayat-ayat yang ikut suka akal dia. Itu lain. Jadi contohlah kita kata orang terjemah sebagai apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Saya pernah sebut dah. Bagi orang yang takut kepada Tuhan dia ada dua syurga. Satu syurga dunia, satu syurga akhirat. Dia pun tengok syurga dunia tu mana? Ketenangan yang ada dalam hati kita. Sedang Nabi tak tafsir lagu tu. Jadi kalau kita tak dalam sampai setara tu, kita kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang ada dua, bagi orang yang takut kepada Tuhannya, maka dapat dua syurga. Kefahaman asas bolehlah, tapi nak tahu mana syurga dua tu, itu tak boleh, kena rujuk kepada tafsir. Hadis. Pasal apa? Pasal Quran ini dia dijelaskan oleh ayat Quran sendiri, dia dijelaskan oleh hadis, dijelaskan oleh kefahaman para sahabat dan tabi'in, dijelaskan baru pula dengan ilmu-ilmu bahasa. Kalau sekadar baca terjemahan, sebenarnya tidak, orang panggil belum makna yang sebenar. Cuma sebagai mukaddimah kita nak belajar memahami Al-Quran, bolehlah. Sama juga kadang-kadang orang belajar teknik harfiah terjemahan Al-Quran kan. Baca Quran terjemah, baca Quran harfiah. Sama juga harfiah tu pun kena kembali kepada tafsir. Pasal apa? Sebab Al-Quran ini makna dia sangat luas. Kalau kita tak baca tafsir, kita akan rasa macam apa, kita hanya boleh surface je makna yang sesekali lalu. Padahal ni kalau kita baca tafsir ni habis 30 juzuk, kita pun ulang baca sekali lagi, kita akan dapati makna yang lebih luas daripada yang pertama. Ulang lagi, lebih luas dia. Sebab tu dunia ataupun ilmu Al-Quran ni terlalu luas. Maknanya itu, kefahaman dia. Sebab tu ulama-ulama dari satu ayat boleh buat keluar 2-3 hukum. Kita ni tengok, kefahaman gitu je. Dia ni tengok satu ayat boleh guna untuk 2-3 hukum. Sudut ni guna hujah ni, sudut ni guna hujah ni. Padahal ayat yang sama tapi boleh digunakan untuk 2-3 hujah. Sebab tu kita kata bila kita kembali kepada tafsir, maka ulama-ulama yang hebat itu mereka lebih faham daripada kita. Jadi kesimpulannya, belajarlah Al-Quran dan jangan belajar sendiri. Jangan belajar sendiri. Duk baca-baca, akhir sekali dia kata dia makrifat dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.